وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم والحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Bati Faridatul Faraid fi ilmi al-aqaid, muka surat yang ke-8. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Tuan Guru Haji Nik Abdullah Al-Jamuwi rahimahullah ta'ala, khilaf ulama pada muqallid. Telah khilaf ulama pada kufur muqallid dan tidak kufurnya. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan muqallid. Muqallid bahasa Arab, bahasa Melayunya ialah orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid ni maksud dia ikut cakapan orang lain. Ibadat dia, perbuatan dia, percakapan dia taklid kepada orang lain. Dia ikut cakapan orang lain tanpa dia tahu apa yang dia cakap. Tanpa dia tahu apa yang dia cakap, apa yang dia buat itu berdasarkan dalil ataupun tidak. Itu dia panggil muqallid. Jadi dalam akidah muqallid, orang yang bertaklid dalam bab akidah ni tanpa mengetahui dalil, berlaku khilaf di kalangan ulama adakah dia kafir ataupun tidak. Puncanya ialah kerana akidah ini perlu seseorang itu yakin tanpa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan para rasul, tanpa sebarang ikutan, tanpa bukan atas dasar ikut-ikut. Bukan atas dasar ikut-ikut. Bahkan setiap seorang wajib dia etikad, wajib dia yakin dengan betul. Jadi akidah bukan berdasarkan ikut-ikut orang. Jadi ulama khilaf dalam bab akidah ni, adakah ikut-ikut orang ni jadi tak sah iman ke ataupun tidak. Kalau kembali kepada pekoh ni, orang yang bertaklid jadi wajib. Waktu setiap amalan kita, setiap muamalah kita, munakahat, jinayat dan sebagainya, kita hukum hakam bertaklid dengan mazhab. Bertaklid dengan mazhab Syafi'i ke, Hanbali ke, Hanafi ke, Maliki. Pak tu adalah mazhab pekoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak taklid mazhab selain Pak ni. Dan kita tidaklah cari hukum sendiri berdasarkan kitab-kitab hadis, kerana kita tidak ada autoriti untuk mengeluarkan hukum. Orang yang tidak gerti bahasa Arab memang tidak ada kelayakan untuk membahas bab-bab berkaitan dengan agama secara terperinci. Tak ada kelayakan. Jadi bila orang yang tak gerti ni, bagaimana dia nak beramal dengan agama? Maka timbullah taklid. Dia ikut cakapan orang lain. Cakapan siapa yang ikut? Cakapan ulama. Kau orang biasa. Kalau orang biasa, dia tidak ada autoriti, macam mana kita nak ikut dia? Jadi ulama lah yang kita ikut, kerana mereka ada autoriti dalam bab keilmuan Islam, khususnya dalam bab fiqh. Jadi dalam bab fiqh wajib taklid. Tidak ada orang yang tak boleh taklid, terlepas daripada taklid. Tak ada. Sama ada dia taklid dalam masalah tu mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki atau mazhab Hanbali ataupun mazhab Hanafi, dia tidak ada selain daripada yang tersebut. Tak ada dia buat ijtihad sendiri. Tak ada dia buat ijtihad sendiri. Dia ambil Quran, dia ambil hadis, dia baca terjemah, lepas tu dia buat huraian kepala otak dia sendiri. Tak ada. Itu tak terpakai. Itu dalam bab fiqh wajib taklid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Tanyalah engkau kepada orang yang reti kalau kamu tak tahu. Jadi dalam bab fiqh kita tak tahu asal usul dalil. Sebab dari dalam fiqh ni banyak. Lepas tu kitab fiqh ni semua tebal-tebal belakang, tak ada nipih-nipih. Hak nipih tu untuk mudah-mudah lah. Kalau kitab fiqh asal 20 jilid, 30 jilid, ulama-ulama mutaakhirin yang belakang-belakang ni dia ringkas lagi, dia ringkas sampailah senipih-nipih. Tapi dalam bab akidah berlaku khilaf ulama, adakah boleh taklid ataupun tidak. Maka dia kata telah khilaf ulama pada kufur muqallid. Muqallid ni orang yang bertaklid, dan tidak kufur orang yang bertaklid. Jadi contoh taklid ni pula dia terbahagi kepada dua. Pertama, taklid yang jazam dia panggil. Taklid yang jazam ni maksudnya ialah kalau contoh orang tanya dia, Allah Ta'ala ni wujud ke tak? Dia pun kata wujud lah. Lepas tu apa bukti Allah Ta'ala wujud? Oh tak ada, saya kata wujud Allah Ta'ala ni kerana ustaz tu sebut. Kerana ustaz tu saya ingin ngaji kan, dia sebut gitu, Allah Ta'ala wujud. Jadi saya pun kata jika Allah wujud lah. Lepas tu minggu depan ustaz hak yang dia mengajar tu, hak dia belajar tu, ustaz tu mengajar pula kata Allah tidak wujud. Contoh, dia mengajar pula Allah tidak wujud. Jadi orang yang asalnya i'tiqad Allah wujud sebab ustaz tu kata, bila dia dengar kali kedua kata ustaz tu kata Allah Ta'ala tak wujud, jadi dia tak percaya. Dia tak percaya, dia tak gogek lah. Dia pegang kemah dah. Hak minggu lepas yang kawan dia mengajar kata Allah tu wujud, maka ni dia panggil taklid jazam. Dia tak gogek dah. Marilah mana-mana orang pun dia tetap i'tiqad Allah wujud sebab ustaz tu cakap minggu lepas dan dia yakin hal tu. Tu taklid jazam. Taklid jazam hak biasa kini ialah khilaf ulama. Khilaf ulama. Taklid yang keduanya ialah taklid yang tidak kemah. Jazam ni kemah. Ada gogek. Contohnya ustaz mengajar minggu ni Allah Ta'ala wujud. Jadi dia pun kata Allah ada. Mana dalil? Tak ada dalil, aku tak tahu. Aku dengar ustaz tu kata. Taklid tu. Lepas tu minggu depan ustaz tu mari, dia kata Allah ni tak wujud sebenarnya. Dia pun kata Allah tak wujud. Budak-budak. Minggu depan lagi ustaz tu pula kata wujud pula. Dia pun kata wujud pula. Jadi dia ikut 100% orang tu. Hak ni dia panggil taklid yang tak kemah. Dia boleh berubah-ubah. Hak ni tak ada khilaf kufur. Hak ni tak ada khilaf kufur. Jadi yang dalam kitab kita ni yang kata khilaf ni ialah pada taklid yang kemah sahaja, taklid yang jazam. Maka dia kata, maka qaul yang sahih, qaul sahih, qaul mutamad. Dia ada dalam bab taklid ni ada beberapa pendapat. Ini pendapat yang mu'tamadnya ialah bahawasanya muqallid itu, orang yang bertaklid itu mukmin, masih lagi beriman tapi serta berdosa. Jadi dia ada khilaf. Pendapat pertama dia kata orang yang bertaklid dalam bab akidah yang kemah ni tetap kufur. Itu pendapat pertama, tetap kufur. Kalau Tok Guru dulu dia bawa pendapat ni untuk apa? Untuk gesar orang belajar akidah. Untuk gesar orang belajar akidah. Imam Sanusi rahimahullahu taala kata iman orang yang muqallid itu kufur. Biasa dulu-dulu Tok Guru bawa hak tu. Padahal muktamadnya tak kufur, tapi dia buat gitu supaya orang gesar orang supaya mengaji tauhid. Tu tujuan, antara tujuan dia. Pendapat yang kedua kata dosa. Dia masih beriman tapi dosa. Yang kata dosa ni kalau dia boleh belajar, dia ada akal yang cerdas, akal yang sihat, boleh mikir, tidak lurus betul. Dia ni orang boleh mikir lah, boleh bawa diri. Ni wajib belajar. Kita ni lah. Bukan hak pasien guru benda, tak boleh mikir, otak ada masalah. Tak ada. Hak tu wajib belajar. Kalau orang yang jenis lurus benda, otak tak apa nak sihat mana, orang ni kalau taklid pun dimaafkan. Orang ni kalau taklid pun dimaafkan dalam bab akidah. Kerana nak buat macam mana? Otak dia lurus benda, otak dia bengong, otak dia tak sihat.
Akal dia tak sihat. Jadi dalam bab ni dia dimaafkan kalau taklid dalam akidah. Itu mukmin yang berdosa. Maksud mukmin yang berdosa, dia masih beriman. Kalau dia meninggal tu, dia taklah masuk neraka selama-lamanya. Tapi dia berdosa sebab tak belajar. Dia berdosa sebab tidak ambil tahu. Dia berdosa sebab tak cari dalil kenapa Allah Subhanahu Wa Taala wujud. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sama makhluk. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala besar, dan sebagainya. Kemudian dia kata sebab ia seorang tadi tidak belajar dan tidak fikir bicara. Sebab dia tak belajar waktu dosa. Jadi belajar qadar mana fardu ain tauhid, qadar fardu ain tauhid ni sikit je. Tak susah mana. Jadi tak payah termakanlah dengan hasutan iblis yang mengatakan sifat 20 tu susah. Tak susah. Yang susah tu level atas lagi. Dia belajar level mana hak kata susah tu. Macam bekoh lah. Bekoh ni bab sembahyang. Senang bab sembahyang. Tapi kalau orang yang belajar sungguh mendalam lagi, bab sembahyang pun boleh jadi payah. Bab sembahyang pun boleh jadi payah. Masalah yang makin merumit dan makin mencabang, jadi payah juga. Bukan sekadar akidah payah. Setiap ilmu agama ni dia ada tahap dia. Jadi dia belajar tahap apa? Kalau dia mari-mari belajar tahap tinggi, dia memang payah lah. Macam orang budak darjah 1 nak belajar silibus universiti. Gila kawan tu. Dia mesti belajar 1 tambah 1 dulu. Tak ada tiba-tiba silibus universiti kita bagi ke darjah 1. Tak ada. Sebab tu rasa payah. Yang kata wajib belajar dan fikir tu kalau ia seorang. Kalau ia seorang tu berakal. Kalau dia pesing berakal lah. Kalau dia berakal, maka dia wajib belajar. Dan selamat pendengaran. Selamat pendengaran ni dia nak tuju kepada panca indera yang sihat, iaitu pendengaran dan penglihatan. Orang yang wajib belajar ni ialah orang yang mukallaf, orang yang berakal, orang yang sampai Islam dan selamat panca indera. Apa dia? Panca indera yang terbabit 2 saja, penglihatan dan pendengaran. Bukannya pekejap di lidah, perhidu di hidung, bukan. Sebab apa? Sebabnya 2 ni, penglihatan dengan pendengaran ni adalah sumber untuk tahu ilmu. Ada kata 2 ni tak ada, macam mana kita nak tahu ilmu tu? Tak boleh tahu lah. Kita ni buta dalam keadaan masa yang sama tuli, wal'iyadzubillah. Tak ada, tak nak tahu apa. Kita nak belajar akidah tak boleh dah, nak belajar fiqh tak boleh dah, sebab sumber maklumat kepada panca indera kita sudah tertutup semua. Tak ada dah kita boleh faham ilmu dengan lidah, tak ada dah. Mana orang mengaji akidah kok lidah pula. Rasa-rasa sikit, faham akidah, tak ada. Orang belajar sama ada dia mendengar saja ataupun mendengar serta melihat. Dengar tu mesti ada. Bahkan pendengaran ni lebih penting daripada penglihatan. Kalau dia ni tuli, mata celik nampak, contoh. Jadi kalau orang mengajar depan, dia tak boleh kata apa. Dia tak boleh kata apa. Dia tak tahu apa, sebab dia tak ada pendengaran. Sebab tu kita ni menghadkan sampai selamat pendengaran. Dia tak sebut penglihatan dah. Sebab pendengaran ni sangat penting, bahkan lebih penting daripada penglihatan. Dua-dua penting belaka, tapi nak suruh nisbah lagi pentingnya pendengaran. Kalau pendengaran tak ada, mata boleh lihat apa pun tak dengar. Orang cakap tak dengar, orang mengajar tak dengar, apa pun tak dengar. Jadi nak tahu ilmu susah. Kemudian dia kata dalil ijmali, berbahasa berkenaan dalil pula. Dalil yang wajib diketahui dalam akidah untuk lepas fardu ain untuk orang awam satu saja, dalil ijmali dia panggil. Dalil ijmali ni makna dalil secara umum. Dia ada 2 dalil, dua aspek, dan setiap aspek tu 2 pula. Yang pertama ialah aspek dalil
perincian dia. Dari sudut perincian dia, dalil tafsili, dalil ijmali. Dalil ijmali ni dalil yang wajib diketahui oleh setiap orang. Dalil secara umum, dia panggil dalil secara mudah-mudah, itu ijmali. Kalau yang kedua, dalil tafsili. Dalil tafsili ni ialah dalil yang berhajat kepada perincian untuk sampai tahap mengangkatkan syubhat, menghilangkan syubhat daripada orang. Jadinya kalau orang tu dia reti dah akidah, mari ke muskilat, orang mari ke muskilat, orang mari syubhat ke dia, dia tak nak tolak syubhat tu, sebab dalil dia tu tidak boleh mampu untuk mengangkat syubhat tu, dia panggil dalil ijmali. Kalau istilah saya je, dalil ijmali ni dalil untuk defense diri, untuk pertahan diri. Dalil tafsiri ni dalil untuk attack orang, untuk serang orang. Serang orang lagu mana? Mengangkat syubhat. Kalau dalil ijmali untuk pertahan diri sendiri. Kalau marilah ke muskilat orang mana pun, kita tak gogek pun sebab kita ada dalil ijmali, tapi kita tak nak lawan dia sebab kita tak reti berdalil. Itu tak apa. Bukan setiap orang mesti wajib tahu berdalil, tak ada. Dalil umum saja. Dalil umum satu ya. Alam ni sesat. Apa bukti Allah Ta'ala itu wujud? Alam ni. Apa bukti Allah Ta'ala itu alam ni? Habis. Kita yakin sungguh alam ni sebagai dalil kepada Allah Esa, kepada Allah wujud, kepada Allah sedia, kepada Allah Ta'ala tidak baharu. Okey, selesai. Habis. Kita sebenarnya kalau dari sudut akidah ni, sifat Tuhan tahu belakang dah. Cuma hak dalam di masjid surau, dia belajar kitab ni, sama ada kitab kecil atau sederhana, sebab nak mendalam sikit je. Sebab sekarang ni syubhat banyak, media sosial banyak, WhatsApp je, Facebook je, Instagram, video-video orang mengajar pun banyak. Sama ada betul lagi akidah. Akidah lagi banyak orang mengajar. Jadi ada orang yang mengajar Allah Ta'ala ada tangan, ada kaki, tak serupa makhluk. Jadi benda-benda tu yang kita nak tolak dengan belajar akidah. Tak suruh serang dia pun, untuk kita sendiri je, untuk kita sendiri dan keluarga kita. Sebab Allah Ta'ala sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Diri kamu dulu, baru keluarga, daripada neraka. Jadi antara benda yang sebab punca orang masuk neraka, akidah tak betul. Walaupun serupang sampai ke arah pun, tapi dia punya akidah tak betul, tak bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan akidah yang salah, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka. Akidah yang tak betul terbahagi pada dua, sama ada dia tu kufur ataupun dia itu tidak kufur tapi fasik. Itu aspek pembahagian dalil yang pertama. Yang keduanya ialah dalil ni ada dalil akal, ada dalil naqal. Dalil naqal ni Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Itu naqal. Dalil akal ni dalam kitab ni akan huraikan dalil akal. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kudrat, nescaya tidak ada halang. Nak kata tak ada alam ni mustahil sebab kita dah lihat. Itu contoh dalil akal. Boleh ke guna dalil akal? Boleh ya. Allah Ta'ala sendiri sebut afala ta'qilun. Tidakkah kalian berfikir? Tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian berfikir? Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Itu suruhan, bukan suruhan. Faham kata suruh untuk fikir, suruh untuk lihat, suruh untuk jadi orang berakal. Dan semua ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu agama ni semua akan difaham oleh akal. Akal siapa? Akal orang yang reti, iaitu ulama. Kita yang menerima maklumat. Jadi dalil ijmali itu apa dia? Dia kata dikehendaki dengan dalil yang mesti kita ketahui ialah dalil ijmali juga, yang mesti kita ketahui tiap-tiap mukallaf. Bukannya orang ustaz-ustaz saja tak. Kalau hak biasa ustaz-ustaz saja ni dalil tafsili, tu dia kena tahu. Kalau hak kita ni dalil ijmali saja, selesai. Habis, selesai. Okey, iaitu dalil ijmali tu dalil pendek yang empunya dalil tu
lemah daripada menghuraikan yang payah-payah pertanyaan orang yang datang menanya kepada orang tu. Ni lagi mudah cakap apa kampung. Dalil ijmali ni dalil pendek. Alang ini lesat. Apa dah bukti Allah Ta'ala itu tidak baharu? Alang ini. Ataupun apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat kudrat? Sebab saya ni ada. Tu dalil tu. Dalil pendek. Cuma dalil pendek ni dia tambah lagi, dia tak nak hurai. Dia nak merungkaikan dalil itu, nak hurai dalil itu secara terperinci kepada orang yang bertanya tu, tak boleh. Dia nak menjawab soalan-soalan yang membabitkan kemuskilan supaya orang lain tak keliru tu, tak boleh. Tu dalil ijmali. Tu tak wajib. Yang wajib nya dalam dalam dua marhalah, lebih kurang 90 km tu, mesti seorang ada orang yang reti. Mesti seorang ada orang yang reti. Tak ada seorang reti dalam radius, dalam kawasan dua marhalah tu, maka semua dalam kawasan tu berdosa belaka. Dosa belaka. Macam sembahyang Jumaat lah. Semua masjid tak buat sembahyang Jumaat, dosa satu kampung. Tapi kalau ada tok imam satu, tok bila seorang bayang masjid, orang lain tak mari belakang, lepas semua. Lepas semua. Sebab apa? Sebab tu fardu kifayah. Tu dalam bab ibadah. Dalam bab ilmu pun ada fardu kifayah. Batu hak payah-payah, yang kata payah sifat 20 tu, hak tu tahap fardu kifayah. Fardu kifayah ni tahu lagi bagus, tak tahu pun tak apa. Tu maksud fardu kifayah. Kalau fardu ain tak tahu dosa, wajib tahu. Tu fardu ain. Fardu kifayah tak tahu tak apa, tahu lebih bagus. Tu fardu kifayah. Sebab takut gini pula, fardu kifayah ni tak wajib semua orang belajar, jadi orang pun tak belajar. Tak apalah, tak payah mari sebab tu bukan fardu ain. Tu jadi gitu lah. Jadi fardu kifayah ni tak tahu tak apa, tahu lebih bagus. Tu fardu ain wajib tahu, tak tahu dosa. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, seperti ditanya kepada orang tu, apa dalil atas ada Allah Ta'ala? Orang pun tanya, apa dalil Allah Ta'ala ni ada? Maka jawab orang tu, alam ini, nokta. Alam ni. Apa bukti Allah wujud? Alam ni. Apa bukti Allah Ta'ala tidak baharu? Alam ni. Apa bukti Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, tak boleh tak ada? Alam ni. Apa bukti Allah Ta'ala itu hidup? Alam ni. Senang, habis. Lesat. Tu dalil. Tu yang dalil lesat. Jadi itu fardu ain. Jadi dalam masjid surau biasa ustaz-ustaz mengajar, hak dalil tafsiri lah sikit. Sebab tu dah tahu dah. Duk beratik hak tu dah. Hak tu dah tahu dah semua orang. Yang kita belajar, yang kita mengajar dan belajar di masjid surau, yang ustaz-ustaz baca kitab akidah ni, baca kitab akidah hak lebih sikit lah. Takkan hak tahu hak tu dah. Takkan nak ulang hak tu saja, hak tu tahu dah. Kita bukan mengajar budak-budak, kita mengajar orang yang dah berumur dah. Kalau budak-budak baru nak balik tu, mengajar hak tu tak apa lah. Allah Ta'ala wujud, bukti yang alam ini. Allah Ta'ala itu kuasa, sifat kudrat, bukti yang alam ini. Hak tu sedang. Kalau hak tu je akidah nak belajar, sejam habis ya. Sejam selesai akidah. Kalau nak betul-betul nak belajar akidah fardu ain sajalah, sejam 2 jam selesai. Lepas tu balik bakal tak mengaji akidah tu. Takkan nak jadi gitu. Sebab apa? Sebab hari ni, zaman ni ada macam-macam syubhat, ada macam-macam kekeliruan. Jadi kita berhajat kepada penambahan huraian supaya tak keliru dalam akidah. Tu je. Jadi mereka hak kata payah sifat 20 tu, dia tak kerti beza maksud wajib, yang wajib belajar dengan yang tak wajib belajar tapi kena tahu. Dia tak wajib belajar tapi tahu lagi bagus. Dia tak boleh nak beza. Wajib belajar yang fardu ain sifat 20 mudah ya. Yang susah sikit kena guna fikir, kena guna akal ni, yang lebih sikit daripada qadar wajib. Dan kalau tahu lebih bagus, kerana dapat menolakkan syubhat. Dan kalau tak tahu, menyebabkan akidah dia rosak, masalah juga.
Dia tak tahu benda tu tak wajib. Tapi benda tu tak wajib bila orang mari timbul kemusykilan, dia tergogek akidah dia. Tu masalah. Tu masalah. Sebab tu kita kata tahu lebih bagus, tak tahu tak apa, tahu lebih bagus. Sebab dapat menolongkan kemusykilan dalam diri kita dalam berakidah. Kemudian dia kata, okey, apa dalil dia? Dia kata alam ini dan tiada kuasa jawab dengan panjang lagi. Dia tak boleh lah. Berarti bila kita tanya, dah hurai sikit apa, sebab apa kita pilih alam ni sebagai dalil. Tak tahu dah aku. Lepas dah fardu ain. Selesai. Hak tak tahu tu siapa yang nak kena tahu? Orang yang reti. Tu kena tahu. Ustaz-ustaz kan? Orang alim ulama. Tu dia kena reti. Macam mana nak hurai, nak meyakinkan orang, nak menghuraikan syubhat Allah Ta'ala tu ada. Lagu mana? Bukan setakat alam ini. Kalau dia hurai panjang-panjang tu, tapi masih tidak boleh mengangkat syubhat, masih tidak boleh menghilangkan kemusykilan, dia panggil dalil ijmali juga, dia panggil dalil umum juga. Sebab tak mampu angkat syubhat. Ciri-ciri dalil tafsiri, dalil terperinci ni ialah mesti dia boleh angkat syubhat. Dengan makna orang dengar tu, betul lah. Jadi syubhat hilang. Jadi setiap bidang ilmu agama ni dia ada orang pakar dia. Kalau fiqh ada timbul isu berkaitan fiqh, maka orang fiqh kena bangkit untuk menerangkan kemusykilan itu. Itu syubhat. Bila berkaitan dengan bahasa, contohnya orang duk bertingkah, orang tu baca hadza karamah, betul. Hadza karamah dia kata salah. Jadi orang bahasa kena bangkit kata betul ke salah? Musykilah tu. Ustaz mengajar sebut hadza karamah. Hadza ka hadhihi. Orang bahasa kena bangkit dulu. Betul ke tak orang sebut hadza karamah? Kalau tak betul, apa yang tak betulnya? Jadi orang bahasa pula. Kalau kan isu tasawuf pula, bangkit tasawuf, zikir Allah tak boleh. Orang tasawuf pula kena bangkit. Begitu. Tu dia panggil setiap bidang ilmu tu ada orang yang kena reti sampai tahap mendalam dan mendasar, dia panggil fardu kifayah. Kemudian dia kata dia tak reti, maka orang ini sudah selesai. Dia tak reti jawab panjang, maka orang ini sudah nama akan orang yang mengetahui dalil dan tidak dinamakan muqallid lagi. Tak panggil muqallid tak panggil dah orang yang bertaklid, dia panggil orang yang sudah tahu akidah dengan betul. Dia i'tiqad sifat Tuhan dengan betul dan dia yakin serta tahu dalil. Tiga ni. Dia yakin, dia tahu dengan cara betul dan mesti tahu dalil. Dalil apa? Dalil hak tadi ni. Sudah habis fardu ain. Lepas tu yang lebih-lebih sikit ni yang kita belajar akidah ni, nak tahu lebih sikit. Takkanlah hidup 40 tahun, 50 tahun, tahu langsung buat agama ni. Tahu lah lebih sikit ke. Ni orang kafir lagi tahu. Malu lah. Orang kafir lagi tahu pada orang Islam. Malu lah. Pekoh ke akidah ke sama lah. Kemudian dalil tafsili. Dalil tafsili ni apa? Iaitu dalil yang panjang. Mana huraian dia itu panjang lebar. Tak kisahlah panjang tu 2 ayat ke 3 ayat ke 4 ayat ke 1000 ayat ke, asalkan panjang. Yang kuasa empunya dalil tu menjawab sekalian soalan yang payah-payah yang datang menanya dan memusing kepada orang tu. Memusing ni gimari ya. Kita tanya gimari, kita tanya dia nak huraikan syubhat, nak huraikan kemusykilan payah-payah ni. Dia mampu jawab sehingga terungkai syubhat dia. Dia mampu jawab sehingga terungkai kejahilan dia terhadap benda tu. Tu kan orang yang reti, orang alim, ustaz-ustaz, alim ulama ni, dia seperti doktor dalam bab agama. Kalau doktor hospital tu, doktor bab perubatan berkaitan kesihatan. Masalah kesihatan kita akan rujuk doktor. Ni saya pedih hari ni sebab apa? Ni saya demam, saya ada penyakit apa? Ni sakit perut, ada penyakit apa? Tanya. Hak dalam agama pun ada doktor dia juga. Apa dia penyakit dia? Penyakit dia jahil.
Ni apa hukum dia? Tak tahu. Dia kena rujuk siapa? Bukan rujuk doktor, rujuk ahli juga. Bukan rujuk ke mekanik, rujuk ke tukang masak, bukan. Sebab dia punya bidang dia ialah agama, berkaitan agama. Kita rujuk ahli agama. Itu doktor dalam bab agama. Penyakit kita ialah kejahilan, tak tahu satu benda. Dan orang yang reti tu pula, dia merungkaikan dan mensihatkan orang yang bertanya tu dengan merungkaikan kejahilan dia. Baru dia tahu, gini hukumnya. Lesat. Seolah-olah doktor bagi ubat. Ubat ni memakan tiga kali sehari. Kita makan sembuh. Sembuh penyakit tu dengan izin Allah Ta'ala. Kita bagi tahu jawapan, kawan tu pun sembuh dari kejahilan dia dengan izin Allah Ta'ala. Dua-dua tu doktor lah tu. Doktor perubatan, doktor agama. Jangan duk padam, orang hak belajar agama ni biasa-biasa. Dia doktor, dia bakal doktor. Doktor apa? Doktor kekeliruan dan kejahilan orang dalam agama. Seperti kandungan lagi akan datang. Dia akan sebutlah satu persatu sifat-sifat Allah tu dengan dalil-dalil yang terperinci. Kemudian kata dia sifat kesempurnaan. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.